Game week 24 menang 0-6. Minggu ni game week 25 menang 0-5 pula. Dalam 2 game 11 gol. Hebat. Okey, assalamualaikum dan selamat petang. By the way, thank you pada korang dah subscribe channel aku ni. Terima kasih juga pada korang yang dah join aku punya league. Terima kasih juga pada yang komen aku punya channel ni. Terima kasih banyak-banyak. Padu gol Saka, Harvard, Odegaard, Trossard membuatkan Arsenal menang dengan bergaya 0-6. Sebelum tu bertemu dengan Sheffield United, kemudian menang lagi dengan Burnley dalam game week ke-25. Saka siap buat 2 gol. Paling best jaringan Odegaard pada awal minit perlawanan keempat. Ini sedikit summary mengenai game week ke-25. Tak kurang hebat sebenarnya, Brighton pun ada buat kejutan dengan menang 0-5 bertemu Sheffield United. Kali kedua dan 2 game berturut-turut Sheffield United kalah agak besar. Adingra 2 gol, Welbeck 1 gol, satu lagi Buonanotte. Okey, aku harap sebutan aku sebut. Walaupun menang bergaya, tapi padaku Brighton masih lagi tak konsisten. Kejap menang, kejap kalah. Harap Brighton akan menggunakan kelebihan futures yang akan datang. Double game Man City, Brentford, Liverpool dan Luton. Dalam 4 tim yang terlibat, Liverpool padaku agak berjaya memperolehi kedua-dua kemenangan. Menang dengan Brentford 1-4, menang dengan Luton 4-1. Aku sebenarnya expect Man City akan menang kedua-dua game, tapi berbeza keputusannya. Seri dengan Chelsea 1-1 dan menang dengan Brentford 1-0. Man City tak menggunakan kelebihan bermain dekat home. Haaland pada aku agak mengecewakan, amat mengecewakan. Aku sendiri pun meletakkan ada sebagai aku punya captain dan triple captain. Poin yang tak berapa nak cantik. Aku expect lebih sebenarnya. Newcastle sekali lagi nyaris-nyaris kalah dengan Bournemouth. Nasib baik ada gol last minute daripada Richie tak silap aku. Tiap-tiap minggu nyaris kalah, tapi kali ini pun nyaris kalah. Agak tak berapa nak menarik untuk Newcastle. West Ham 6 minggu tak ada apa-apa kemenangan. Start daripada AFCON dengan Asia Cup hancur teruk padaku permainan West Ham. Game week 20, game week 21, game week 22 hanya seri saja game. Game week 23, 24 dan 25 yang baru-baru ni pun kalah dengan Enfield. Game week 25 kalah dengan Enfield. Apa dah jadi sebenarnya pada West Ham? Harap padaku kepulangan player-player yang terlibat dengan AFCON dengan ASEAN Cup sebelum ni, aku harap dapat mengubahlah keadaan West Ham sekarang. Musim ni Wolves pula padaku capai rekod yang agak menarik. Kedua-dua game bermain dekat home dan away, kedua-duanya menang. Game pertama menang dengan Spurs 2-1 bermain dekat tempat Spurs. Kemudian menang pula dengan Spurs sekali lagi untuk game kedua dekat tempat sendiri 2-1 dalam 5 minggu berturut-turut. Padaku untuk Hojland padaku agak menarik. Ini berkenaan dengan Man U punya game 7 gol dalam masa 5 minggu. Padaku agak menarik sebenarnya. Semakin padaku untuk Hojland ni semakin mendapat rentak bermain di EPL. Aku harap dia akan berterusan. Game-game selain, ada 2 game saja yang aku tertinggal dekat sini yang aku dah tak sebut lagi dalam aku punya video ni. Aston Villa menang dengan Fulham 1-2 bermain dekat away. Watkins buat 2 jaringan. Everton seri dengan Crystal Palace 1-1. Pertemuan yang pada aku agak balance antara Everton dengan Crystal Palace. Kedua-dua tim ni dalam kedudukan table yang kurang menarik. Okey, kedudukan tiga tim teratas agak dekat poinnya. Agak menarik persaingan musim ni. Liverpool masih lagi menduduki tempat pertama dengan 26 perlawanan, manakala Man City dengan Arsenal di tempat kedua dan ketiga dengan kurang 1 perlawanan, iaitu sekarang adalah 25 perlawanan setakat ni. Sekiranya masing-masing sama perlawanan, 26 perlawanan, perbezaan poin hanya 1 poin. Itu pun sekiranya Man City dengan Arsenal menang lah. Okey, itu sedikit berkenaan dengan summary game week 25. Okey, sekarang kita bercerita pasal game week ke-26 yang akan ada minggu ni. Just 3 reminder yang aku rasa perlu aku buat. Pertama, game week 26 akan ada blank game. Chelsea, Liverpool, Luton dengan Spurs. Pada aku akan terlibat dengan blank game ni. Chelsea dan Liverpool terlibat dengan EFL Cup. Jadi game Chelsea dengan Spurs, Liverpool dengan Luton dipostpone. Ini kita kena tunggu reschedule balik daripada EPL. Reminder kedua kat sini adalah game week ke-28 yang akan ada double game 9 bulan 3 2024. Bournemouth Luton akan terlibat dengan double game ni. Pada aku dah boleh plan sebenarnya, dah boleh plan transfer in player. Solanke dalam radar aku lah. Okey. Reminder yang ketiga kat sini iaitu game week ke-29
Sebab aku dengar cerita ini rumus yang mungkin boleh jadi sebenarnya. Kita kena tunggu EPL punya reschedule balik, sebab tak silap aku akan ada big blank game. Mungkin player-player yang ada pada masing-masing tim akan terlibat. Okey, itu yang aku nampak. Okey, games tu pun untuk game week 26. Macam biasa aku letakkan 3 games kat sini. First kat sini adalah Arsenal dengan Newcastle. Kali ni main dekat home Arsenal. Game pertama season ni dimenangi oleh Newcastle 1-0, bermain dekat tempat Newcastle. Dengan performance Arsenal sekarang, pada aku Arsenal ada kelebihan. Predict aku mengatakan Arsenal menang tipis tapi ada bolos. Kedua kat sini adalah Aston Villa dengan NN4. Kalah 2-0 bermain dekat home NN4. Kekalahan ni adalah game yang pertama untuk musim ni untuk Aston Villa bertemu dengan NN4. Okey, perlawanan kedua bermain dekat tempat Aston Villa. Takkan kali ni nak kalah lagi. Kedudukan Aston Villa sendiri pun agak bagus sekarang, jadi mesti diorang akan cuba untuk pertahankan tempat tu. Predict aku mengatakan Aston Villa menang juga, tipis tapi ada bolos. Game ketiga sini adalah West Ham dengan Brentford. Adakah West Ham akan meneruskan games tanpa kemenangan lagi dalam game week ke-26 ni? Pertemuan pertama kedua-dua tim musim ni dimenangi oleh Brentford dengan 3-2. Predict aku mengatakan game ni akan seri tapi ada jaringan. Sekadar reminder sekali lagi, 3 perkara yang aku dah sebut pada korang tadi. Game week 26 akan ada blank game Chelsea, Liverpool, Luton dengan Spurs. Sepatutnya susunan player korang dah bermula dah sekarang sebenarnya. Ataupun pada aku, untuk tim aku macam aku dah bermula dengan game week 24, 25 aku dah start. Tapi untuk tim aku mungkin aku letakkan 1 atau 2 player yang aku rasa perlu aku guna akan datang punya game. Game week ke-28 akan ada double game, Bournemouth dengan Luton terlibat. Target aku macam biasa, aku akan buat persediaan awal. Sama ada game week ni aku dah start ataupun game week akan datang. Okey. Untuk game-game lain, ready dengan jadual reschedule daripada EPL. Mungkin akan ada blank game, mungkin akan ada double game. Jadi permudahkan urusan untuk pembelian dan penjualan player. Okey. So guys, itu sedikit summary untuk mengenai game week 26. Okey, sekarang kita masuk pada player prediction aku. Macam biasa, first player kat sini adalah Tone. Bermain double game, kalah dengan Liverpool 1-4 dan kalah dengan Man City 1-0. Dalam pertemuan bertemu Liverpool, aku expect Liverpool menang dalam game ni, tapi ada jaringan daripada Tone. Pada aku dalam game ni kemunculan Salah lebih daripada kemenangan ni daripada aku. Salah siap pada buat jaringan dan assist. Dari segi point bertemu dengan Liverpool, ada 6 point kat sini, ada 1 gol. Minute play kat situ adalah 90. Dalam pertemuan Man City pula ada kekalahan 1-0 bermain dekat tempat Man City. Aku expect Man City akan menang dalam game ni. Dan juga aku expect Tony akan dijaringkan gol, tapi di sebaliknya lah, kekalahan 1-0 tu tak ada apa-apa jaringan daripada Tony. First half yang pada aku agak menarik sebab Brentford berjaya sekat Man City. Second half baru ada gol daripada Haaland. Dari segi point pula, kat sini aku nampak 1 point saja untuk Tony. Okay, dari segi statistik, bertemu dengan Liverpool dan Man City ada 10 shoot. On target kat sini 4, hanya 4 target tu daripada perlawanan bertemu Liverpool. Expect goal kat sini adalah 1.21 dan 0.07. Kipas kat sini adalah 0 untuk kedua-dua game bagi Tone. Expect assist kat sini pun sama juga, automatic lah bila kipas 0. Expect assist pun nampak 0 juga. Last game, 5 game pertemuan, boleh katakan Tone agak bagus rekod, ada 3 gol, ada 1 assist. Game pertama season ni menang 3-2, bermain dekat home. Bertemu dengan West Ham minggu ni dalam game week ke-26. Mope, Collins, Jensen, Anyuka dan Mavropanos. Pada aku ada menjadikan gol. Satu Mavropanos adalah on goal kat sini. Brentford ada rekod yang agak menarik bertemu dengan West Ham. 4 kemenangan dalam 5 game terakhir. Rekod yang pada aku cukup bagus dengan keadaan West Ham yang agak pada aku terumbang-ambing buat masa ni. Tone yang baru habis kena suspend, aku dapat rasa yang Brentford akan buat kejutan lah. Predict aku mengatakan Brentford akan menang tipis. Rekod 5 pertemuan terakhir, kat sini aku boleh nampak 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Rekod player 5 pertemuan terakhir kat sini adalah Tone. Dari segi price pada aku tak ada masalah, 8.2, lebih kurang harga Watkins. Minggu ni akan bertemu dengan West Ham, kemudian akan bertemu dengan Chelsea, Arsenal dan beli. Sekarang kita masuk player yang kedua kat sini, iaitu Foden.
Last pertemuan kalau ikutkan ada double game, bertemu dengan Chelsea seri tak sama, kemudian ada kemenangan 1-0 dengan Brentford. Perlawanan bertemu dengan Chelsea, Man City pada aku tak menggunakan kelebihan bermain home. Pada aku sayang, game ni pada aku adalah peperangan taktikal antara Pep dengan Pochettino pada akulah. Sebab pada awal-awal Pochettino menggunakan taktik yang lain, dan bila Pep perasan benda tu berubah, so Pep berubah untuk meletakkan taktikal lain, dan kemudian masuk second half berbeza, dan Pep sekali lagi terpaksa ubah. Pada aku game ni agak menarik sebenarnya dari segi taktikal kedua-dua manager ni. Untuk kemenangan bertemu dengan Brentford, aku expect Man City juga menang, tapi ada bolos. Expect Foden akan ada gol, assist, tapi di sebaliknya Haaland kali ni ada gol setelah bertemu dengan Chelsea, tak ada apa-apa gol. Pada aku agak menghampakan, agak mengecewakan. Kali ni ada gol daripada Haaland. KDB tak main. Okey, pada aku siapa yang ada KDB agak terasa sikit pada aku. So first game bertemu dengan Chelsea bermain, dan kemudian game bertemu dengan Brentford tak bermain. Aku dengar cerita injured. Okey, dari segi point bertemu dengan Chelsea ada 2 point untuk Foden. Kemudian bertemu dengan Brentford ada 3 point, 90 minit kat sini ada 1 clean sheet. Dari segi statistik macam biasa, macam aku sebut pasal Tony tadi, aku tambahkan saja. Dari segi shoot kat sini adalah 9, 3 bertemu dengan Chelsea, 6 bertemu dengan Brentford. On target kat sini adalah 2 tu saja bertemu dengan Brentford. Expect goal kat sini adalah 0.15 dan 0.59. Kipas untuk Foden bertemu dengan kedua-dua tim ni, Chelsea dengan Brentford, 2-3 kat sini, 5. Jadi 2 bertemu dengan Chelsea, 3 bertemu dengan Brentford. Expectation kat sini adalah 0.57 dan 0.17. Harga pada aku tak ada masalah untuk manager kita. Okey, manager yang bermain FPL ni 8.1. Bertemu dengan Bournemouth minggu ni bermain dekat away. Kemudian bertemu dengan Man U, Liverpool dan Brighton. Last 5 game terakhir, aku boleh katakan rekod yang agak bagus juga sebenarnya untuk Foden. Ada 4 gol dan 3 assist bertemu dengan Bournemouth. Aku rasa ini adalah satu player yang agak bagus sebenarnya untuk korang bawa, dan dalam game-game yang akan datang pada aku boleh diguna pakai juga. Game pertama season ni ada kemenangan yang agak besar, 6-1 dekat home. Bernardo Silva ada 2 gol, Akanji dan Foden ada 1 gol. Doku pada aku agak menarik sebab ada 1 jaringan dan 4 assist. Rekod lebih banyak berpihak kepada Man City. 5 pertemuan terakhir semua Man City menang. Yang paling best di sini 3 pertemuan latest, Man City ada kemenangan besar dengan 14 jaringan ke semua 3 game dan 2 saja bolos. Pertemuan pertama musim ni saja Man City ada kemenangan 6-1. Ini aku dah sebut, dan aku mengatakan game ni akan dimenangi oleh Man City. Predict akulah. Dalam 5 rekod pertemuan terakhir aku dah sebut juga ada 5 kemenangan dan tak ada apa-apa draw, tak ada apa-apa kekalahan kat sini. Rekod player 5 pertemuan terakhir kat sini aku boleh nampak Foden ada 4 gol dan 3 assist. Doku ada 4 rekod di assist. Okey, aku rasa agak menarik sebenarnya dua player ni. Foden boleh pakai, Doku boleh pakai. Player yang ketiga kat sini adalah Gross, iaitu pemain yang bermain dekat Brighton, bermain dekat midfield. Price pada aku agak okey juga, 9.4, agak murah juga. Bertemu dengan Everton minggu ni bermain dekat home, kemudian bertemu dengan Fulham dan MFO dan Man City. Dari segi pertemuan bertemu dengan Sheffield United bermain dekat away, ada kemenangan yang agak besar juga, 0-5. Pada aku tim kedua-dua ni dalam game 25 ni agak ada 2 kemenangan yang besar sebenarnya. Satu bertemu dengan satu game Arsenal tadi, dan kemudian ada game Brighton. Dua kemenangan tu agak besar pada aku. Dalam game ni Adingra menjadikan 2 gol. Attacking Brighton agak bagus main dalam game ni pada aku. Untuk poin pula ada 8 poin kat sini. 90 minit main, ada assist 3 kat situ point, 1 assist, ada 3 point. Clean sheet kat situ ada 1, bonus ada 2. Dari segi statistik aku boleh nampak agak bagus juga untuk Gross. Shoot 3, on target 1, expect goal kat sini adalah 0.66. Kipas kat sini adalah 8, expect assist kat sini adalah 1.03. Last 5 game pertemuan terakhir, Gross ada 1 gol bertemu dengan Everton. Tak ada apa-apa assist. Game pertama season ni ada keputusan seri 1-1 bermain dekat Everton. Makalenko ada 1 jaringan dan Yang ada 1 on goal kat sini. Kedua-dua tim ni masing-masing pernah ada kemenangan besar.
agak menarik sebenarnya untuk kedua-dua tim ni. Brighton pernah ada kemenangan 4-1 dekat home Everton EPL 22-23 game pertama. Everton pula membalas dalam season yang sama 5-1 bermain dekat tempat Brighton. Predict aku mengatakan game ni akan seri. 5 pertemuan terakhir, 2 kemenangan, 1 seri dan 2 kekalahan. Kat sini pada aku agak balance untuk kedua-dua tim. Rekod player pertemuan terakhir McAllister, iaitu ex-player Brighton, ada 3 gol. So guys, aku rasa ini antara player yang agak bagus juga orang pakai. Dan pada aku, player ni Gross, pada aku lah, Gross ni boleh diguna pakai dalam beberapa minggu lagi. Player keempat aku kat sini adalah Gabriel, iaitu pemain yang bermain dekat Arsenal. Price pada aku agak tinggi juga, 5.2. Bermain bahagian defend. Minggu ni akan bertemu Newcastle dekat tempat Arsenal. Kemudian akan bertemu Sheffield United, Brentford dan Chelsea. Last game iaitu game week 26, ada kemenangan yang agak besar bertemu dengan Burnley dekat away, dekat tempat Burnley. Menang pada aku agak besar, Arsenal 5-0. Pada aku agak padu sebenarnya untuk 2 game berturut-turut untuk Arsenal. Kali ni Burnley jadi mangsa untuk Arsenal. Pembukaan gol Odegaard pada aku agak bagus, 4 minit keempat jaringan daripada Odegaard. Saka kali ini menjadikan 2 gol. Dalam game week ke-24 ada 1 jaringan saja, ada 1 gol saja. Kali ini 2 gol. Trossard dan Howard ada 1 gol masing-masing. Untuk poin pula, untuk Gabriel ada 6 poin kat situ disebabkan ada clean sheet kat situ, ada 1 clean sheet dan 4 poin lah untuk clean sheet tu. Dan 90 minit bermain. Dari segi statistik, sebagai defense pada aku agak bagus bila ada shoot, ada on target. Situ 1-1. Expect goal kat sini adalah 0.02, kipas kat sini adalah 0 dan expect assist adalah 0.00. Last 5 game terakhir, okey, tak ada apa-apa rekod gol, tak ada apa-apa rekod assist bertemu dengan Newcastle. Cuma yang aku rasa kena take note juga, Arsenal terlibat dengan competition lain UCL. Pagi tadi dah tahu bertemu dengan Porto, ada kekalahan 1-0 bermain dekat tempat Porto. Game pertama season ni ada kekalahan dengan Newcastle 1-0. Walaupun pada aku kemenangan pertama berpihak kepada Newcastle, tapi aku tak rasa kali ni Newcastle akan menang. Keadaan sekarang pada aku untuk Newcastle agak, pada aku tak menarik, terumbang ambing, kejap okey kejap tak. Senang bolos untuk Newcastle. Ini pada aku beri kelebihan pada Arsenal untuk menang. Predict aku mengatakan Arsenal menang tapi ada bolos. Rekod 5 pertemuan terakhir kat sini ada 3 kemenangan, ada 1 seri dan 1 kekalahan. Rekod player pula pada aku tak ada apa-apa. So player yang ke 5 aku kat sini, mungkin korang fikir aku akan bawa 1 lagi player midfield. Tak, kali ni aku bawa 1 player forward lagi, iaitu Watkins. Ada kemenangan bertemu dengan Fulham dalam game week ke-25, 1-2 bermain dekat away. Aku expect sebenarnya Watkins tak ada jaringkan gol dalam game ni, tapi aku silap sebenarnya, silap. Sekali dia bagi 2 gol. Dengan 2 jaringan ni, Watkins semakin dekat dengan Haaland dengan Solanke dalam musim ni untuk gol. Dari segi poin untuk Watkins dalam game week ke-25, ada 13 poin, ada 90 minit main, gol skor kat situ ada 2, 8 poin, ada bonus 3 poin. Dari segi statistik ada 5 shoot, on target 2, expect goal kat sini adalah 0.87, kipas kat situ adalah 1, expect assist kat sini adalah 0.37. Dengan harga pada aku agak okey, 8.7. Minggu ni akan bertemu dengan NFO. Okey, kemudian akan bertemu dengan Luton, Spurs dan West Ham. Dalam 5 game terakhir bertemu dengan NFO, ada 1 gol, rekod 1 gol untuk Watkins bertemu dengan NFO. Game pertama season ni ada kekalahan dengan NFO 2-0 bermain dekat tempat NFO. Ada 3 rekod yang pada aku boleh diguna pakai. 2 rekod lagi agak lama untuk dikira, iaitu pertemuan championship dalam musim 18-19 tak salah aku. Kedudukan Aston Villa sekarang nombor 4, so naik 1 anak tangga selepas Spurs kalah dengan Wolves 1-2 dalam game week ke-24. Beza 7 poin dengan Man City yang dalam kedudukan nombor 3. Ini tak silap aku tengok sebelum game Liverpool dengan Brentford. So aku rasa mungkin dah ada perubahan kat sini. Rekod 5 pertemuan terakhir ada 2 kemenangan, 2 seri dan 1 kekalahan. Rekod player pula dalam 5 pertemuan terakhir, buat masa ni tak ada player yang Aston Villa yang bagus bertemu dengan NFO. Okey, player terakhir aku, mungkin korang berfikir juga benda yang sama seperti aku meletakkan Watkins tadi. Mungkin korang akan fikir aku akan bawa 1 lagi player midfield juga,
Okay, ya betul aku bawa satu player midfield lagi, iaitu Hichan, iaitu player yang bermain dekat Wolves dengan price pada aku agak okey, 5.5. Bertemu dengan Sheffield United dekat home, kemudian akan bertemu Newcastle, Fulham dengan Bournemouth. Dalam 5 game terakhir bertemu dengan Sheffield United, tak ada apa-apa rekod untuk gol Hichan, tapi ada satu assist. Game pertama season ni ada kekalahan 2-1 bermain dekat away. Kemenangan terakhir Sheffield United dengan Wolves tak termasuk kemenangan musim ni adalah pada musim EPL 2021, 1-0 bermain dekat home. Selepas tu tiada kemenangan langsung, sehinggalah kedua-dua tim ni bertemu sekali lagi dalam musim ni, baru ada kemenangan Sheffield United bermain dekat home 2-1. Tapi segi performan aku boleh katakan Wolves agak bagus, dan aku rasa predict aku mengatakan Wolves akan menang tipis bertemu dengan Sheffield United. Rekod 5 pertemuan terakhir agak balance padaku, ada 3 kemenangan Wolves dan 1 kekalahan. Rekod player 5 pertemuan terakhir kat sini adalah potensi, ada 2 gol dan 1 assist. Last game bertemu dengan Spurs, pada aku agak bagus. Game pertama dah lah menang, game kedua pun kau menang lagi. Pada aku untuk Wolves kali ni agak menarik. So untuk attacking pada aku tak ada masalah untuk korang ambil. 2 jaringan Gomez memastikan Wolves bawa 3 poin dekat tempat Spurs. Dari segi poin pula untuk Hichan ada 2 poin, 87 minit play. Statistik kat sini adalah 1, on target adalah 0, expect goal kat situ adalah 0.41. Kipas kat sini adalah 1, SPS kat sini adalah 0.02. So guys, ini 6 player yang aku dah sebut tadi pada korang. Aku rasa ini dah cukup bagus untuk minggu ni untuk korang pakai. Dan kita tahu kita akan ada tim-tim yang terlibat dengan blank game, Liverpool, Luton, Chelsea. Aku rasa korang dah sepatutnya awal-awal dah susun player korang untuk elak daripada player korang terlibat dengan blank game. So guys, aku harap benda ni membantu korang untuk memilih player. Dan sekali lagi ucapkan terima kasih pada korang sebab dah subscribe channel aku. Terima kasih juga pada korang yang dah komen channel aku. Segala pendapat, segala komen tu insyaAllah aku akan berbetulkan sekiranya ada benda yang aku patut betulkan. So kita jumpa dalam next video, next live. Assalamualaikum. Aku Amy. Bye.